Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pengajian kita malam ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, muka surat 15. Halaman 15 ayat 102. Kisah kesamaran masyarakat Yahudi. Kita baca, semoga Allah memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah dan memahami serta istiqamah dalam mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat 102 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakin الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Alhamdulillah. Ini merupakan kesamaran ataupun syubhat bangsa Yahudi mengenai yang arahan Allah dalam kitab. Kenapa timbul kesamaran? Kerana dalam ayat yang sebelumnya, yakni kaitan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu 101, Allah bongkarkan perangai Yahudi ini ialah mereka walaupun ada kitab, tapi mereka
tak faham ataupun tak nak beramal dengan kitab-kitab mereka, iaitu tengok nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, mereka buang kitab-kitab mereka, bukan buang kerana mereka buang kerana mereka ada benda lain yang mereka ikuti. Itu nabadha fariqum, maka telah membuang ke belakang kitab-kitab mereka pasal dia ada bisikan-bisikan lain. Itu merupakan subhat dia. Pasal dia tak baca kitab, tak faham kitab dia, maka dia bertindak. Yang ni amalan-amalan dia, akidah dia hanya berdasarkan prasangka saja. Dia berprasangka buruk. Jadi bila didengar Nabi baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baca ayat-ayat Al-Quran, maka dalam ayat Al-Quran Allah ada ceritakan kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman merupakan seorang Nabi. Maka bangsa Yahudi ini samar. Dia kata Nabi cerita dalam ayat-ayat Al-Quran tak boleh menyeru kepada selain Allah, tak boleh mengamalkan sihir. Tapi tiba-tiba ikut fahaman dia, Nabi Sulaiman ini memerintah menggunakan sihir. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, banyak Israeliat kat sini. Kalau dapat cerita ni kepada ustaz-ustaz yang nak popular tu, dia baca kisah-kisah Israeliat. Bagaimana Nabi Sulaiman memerintah dengan menggunakan cincin sakti. Banyak dalam tafsir. Cincin dia tu, dia serah pada isteri dia jaga. Siapa yang ada cincin itu, dia boleh berhubung dengan jin. Orang takut dengan dia berbagai kesaktian. Itu kisah Israeliat. Kisah yang tak sabit pun. Tapi ada cerita. Maka setengah orang suka beramal dengan cerita-cerita macam ini. Seronok cerita tu. Orang mendengar pun seronok, tak mengantuk. Bila pakai suatu hari, Nabi Sulaiman nak masuk tandas, dia buka cincin dia. Ini jangan percaya, ini cerita karut-marut. Ini cerita tapi ada dalam tafsir. Cerita macam mana ni. Kalau orang tak belajar tafsir Quran, dia ambil cerita tu sebagai cerita kepada publik. Maka dia pun serah cincin kepada isteri dia, salah seorang isteri dia. Maka dia pergilah qada hajat tadi. Semasa perjalanan pergi qada hajat tadi, marilah iblis menyamar sebagai Nabi Allah Sulaiman. Menyamar, minta cincin tersebut. Dah selesai dah qada hajat. Maka salah seorang isteri dia pun bagilah cincin tersebut kepada Nabi Allah, kepada iblis tadi. Maka kuatlah dengan serta-merta iblis tadi pasal pakai cincin hikmat tadi. Maka Nabi Sulaiman pun bertukar menjadi orang yang lemah. Pergi tangkap ikan, kerja dia. Lalas sekali dapat tangkap ikan, belah perut ikan, ada cincin di balik dia, kuat semula. Kisah yang pelik-pelik ni. Maka setengah orang suka dengan cerita-cerita yang semacam ini. Pasal dia ada dalam riwayat Israeliat, dalam tafsir. Maka ini kesamaran-kesamaran dia. Jadi bangsa Israel yang tak mengaji kitab dia, maka dia tengok Nabi baca kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, maka dia kata, pelik Muhammad ni, dia kata. Dan dia ajar orang jangan syirik, jangan mengamalkan sihir, pasal sihir kufur. Tapi dia cerita raja Nabi Sulaiman ini ada ilmu sihir, dia merintah dengan ilmu sihir. Jadi maka Allah jawab kesamaran mereka. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman ahli sihir, maka Allah jawab kesamaran yang bangsa Yahudi kabarkan kepada Nabi ini. Itu dia punya kisah ayat ni. Kita baca ayat dia. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ni maksudnya telah mengikuti ma tatlu asyayatinu, apa yang membacakan syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, di masa pemerintahan kerajaan Sulaiman. Dia ada sebelum wattaba'u tu, dia ada takdir kat situ. Sebelum kita baca wattaba'u tu, kenapa mereka mengikuti bisikan syaitan? Pasal mereka meninggalkan bacaan kitab mereka. Lantaran orang Yahudi ini tak baca kitab Taurat mereka, dalam ayat yang saya baca sejak tadi, maka mereka pun mengikuti bisikan syaitan. Nampak tak? Apa ibrah kat sini? Ibrah dia kat sini, kalau kita tak mengaji kitab Al-Quran kita, tak faham kitab Al-Quran kita,
tidak berulang kali baca kitab Al-Quran kita, yakni tak nak ambil pengajian dari kitab Al-Quran kita, maka Allah hukum kita dengan meletakkan syaitan untuk membisikkan kepada kita. Sama Yahudi pun, pasal dia tak faham kitab dia tak baca kitab dia, maka syaitan datang membisikkan kepada Yahudi tadi akan benda-benda yang berprasangka saja. Maka kita pun semacam itu. Syaitan akan datang bisikan fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Syaitan akan mengiaskan kita dengan amalan-amalan cantik-cantik, amalan indah-indah. Buat jahat pun kita rasa baik saja. Sama. Maka kesan daripada orang Yahudi yang tak beramal dengan kitab mereka, tak baca kitab mereka, maka wattaba'u, maka mereka mengikuti mata telus syayatinu ala mulki Sulaiman, maka cerita-cerita, berita-berita yang syaitan membisik pada mereka tentang cara pemerintahan Nabi Sulaiman, yang mengatakan dia perintah dengan menggunakan cara sihir. Cara sihir ini apa cara sihir? Sihir ialah menyeru kepada selain Allah. Itu bezanya. Bila menyeru kepada selain Allah dan berhasil itulah merupakan sihir. Berhasil itu memang Allah izinkan. Tapi Allah izinkan dengan Allah laknat orang yang memohon, menyeru kepada selain Allah. Bila Allah laknat, Allah ganti dengan azab. Itu bezanya. Tetapi kalau kita menyeru Allah atas sebarang masalah dan sebarang hajat, Allah bagi rahmat. Itu beza dia. Dua-dua terhasil. Dua-dua berjaya. Menyeru Allah pun berjaya. Menyeru selain Allah pun berjaya. Menyeru selain Allah ini salah jin ke, malaikat ke, cincin ke, batu, azimat ke, apa-apa saja. Selain Allah berjaya. Berjaya tersebut memang Allah takdirkan. Allah letakkan. Allah bagi. Allah izin. Kenapa izin? Nak menguji hamba tadi. Kenapa? Kesan dia menjauhi kitab Al-Quran tadi. Begitu juga dengan Yahudi, maka mereka mendengar dengan bisikan-bisikan syaitan mengatakan Nabi Allah Sulaiman telah menggunakan sihir untuk mengetah, sebab itu dia boleh berbaik dengan jin, bercakap dengan jin, jin ikut dia. Nah, luar biasa ni. Lepas tu dia boleh mengarahkan angin, angin bawa dia. Ini perkara-perkara luar biasa, iaitu mujizat. Allah bagi kelebihan kepada Nabi Sulaiman, seorang nabi dan juga raja untuk seluruh dunia. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah dua tokoh raja yang memerintah dunia, dua orang saja. Yang pertama Nabi Allah Sulaiman, yang kedua Zulkarnain tu, yang kita mengaji surah Al-Kahfi tu. Dua ni merupakan raja dunia. Raja baik dunia. Raja baik dunia, dua orang ni, dua tokoh. Nabi Allah Sulaiman dan Zulkarnain, dia takluk dunia. Begitu juga dengan orang jahat, raja jahat. Namrud pun salah satu raja jahat. Allah kenalkan. Raja jahat, raja baik. Dia mengerintah dunia zaman dia. Maka dengan sebab kehebatan Nabi Allah Sulaiman, menggunakan dengan perkara-perkara luar biasa mujizat, maka kesamaran masyarakat Yahudi, dia mengatakan Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Dengan itulah berbagai-bagai cara, dengan ada cincin ke berbagai-bagai cara. Maka Allah jawab kesamaran mereka dalam ayat ini. Apa dia? Wa ma kafara Sulaimanu. Dia kata dan tidaklah kafir. Kenapa kafir? Pasal sihir ini kafir. Kufur. Kenapa kufur? Kerana menyeru kepada selain Allah. Pakai cincin, kita kait teras kilo. Kita merasakan cincin tersebut, kita yakin cincin tersebut boleh beri manfaat kepada kita, orang malu dengan kita, rezeki murah. Kita beriktikad. Maka itu merupakan kesyirikan. Kafir jenis syirik. Kafir ini banyak jenis. Salah satu ialah syirik. Maka itulah iktikad yang jatuh. Ini ramai. Masyarakat kita, masyarakat Melayu ini banyak jatuh ke tahap kufur ini. Pasal apa? Pasal dia percaya dengan benda-benda gaib seumpama ini. Benda-benda gaib yang luar biasa begini, dia percaya. Dah ada dah. Dengan Allah kita minta, dengan Allah kita zikir, dengan Allah kita tawakal.
dalam masa sama, kita percaya selain Allah, ada juga yang boleh bagi kita hajat dan selesaikan masalah kita. Kan ramai, bila sakit kita sakit sikit, kita pergi jumpa bomoh-bomoh. Kalau perkara luar biasa, bomoh tersebutlah merupakan sihir tadi. Kenapa? Bomoh, dia banyak yang kalau luar biasa ini, dia sebenarnya perubatan itu menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Itu beza dia. Maka Allah kata, "Wa ma kafara Sulaimanu." Sebenarnya, dan wahai Muhammad, bagi tahu orang Yahudi tersebut, Nabi Sulaiman tidak kafir kerana mengamalkan sihir sebenarnya. Walakinna, dan akan tetapi, siapa dia? Asyaitana kafaru. Syaitan sebenarnya yang kafir. Syaitan yang kafir. Pasal apa syaitan kafir? Pasal syaitan yang mengajarkan kepada manusia teman-teman baik dia. Siapa teman baik syaitan? Teman baik syaitan orang yang tak nak mengaji Quran tadi. Orang tak nak mengaji Quran tadi, dia suka dengan dunia. Dia suka dengan keindahan, suka dengan kemewahan dunia. Maka mereka akan berbaik dengan jin-jin menyeru jin tadi. Maka dia mengamalkan apa-apa saja yang mereka dapat kemewahan dunia dengan segera dalam kaedah luar biasa. Maka syaitan tadi kufur. Kenapa? Asyaitana kafaru yu'allimunan nasah sihra. Syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia-manusia yang nak berbaik dengan dia. Banyak ini. Bila kita sakit, masuk isteri sebagai contohnya, kita kata kena sihir. Memang ada sihir. Kita akan belajar kejap lagi. Sihir memang ada. Maka bila kena macam tu, kita pergi buat perubatan. Si sakit tadi akan minta lah. Contoh kita buat ruqyah Islam contohnya. Kita baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah depan orang yang dirasuk tadi. Memang ada, jin akan masuk. Baca, maka dia pun sebenarnya dia tertahan dah bila kita baca dan kita faham dan kita bergantung dengan Allah sebenarnya, dan Al-Fatihah dan Al-Baqarah, memang syaitan akan keluar. Tetapi sebelum dia keluar, dia akan tipu si orang yang meruqyah tadi. Tipu ustaz-ustaz ataupun siapa saja yang baca Al-Fatihah dan baca Al-Baqarah tadi dengan cara dia buat berbagai-bagai helah. Dia kata, aku boleh keluar dalam badan kawan kamu ini, tapi dengan syarat. Tengok syarat ni. Syarat bacalah Qul Allah 3 kali. Baca Yasin sekali. Dan bawa telur 2 biji. Ataupun nasi kuning segenggam. Atau beras segenggam. Nampak tak? Dicampurkan di antara ayat Al-Quran dengan perkara-perkara karut-marut tadi. Maka si yang membuat ruyah tadi akan penuhi. Penuhi tadi lah merupakan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal dia baca Quran, dia baca Qul Allah, baca Yasin, dan dia memenuhi tuntutan arahan jin untuk sebagai syarat dia keluar daripada badan si pesakit tadi. Ini kaedah dia. Kaedah dia akan pusing cara mana untuk memastikan akidah orang yang nak pakai ni akan tergelincir. Itu liciknya syaitan. Liciknya syaitan. Maka di sini syaitan yang kafir pasal dia mengamalkan sihir, dia mengajar sihir kepada manusia yang perlu nak bersahabat dengan dia ketika itu. Daripada mana yang dia belajar sihir ini? Daripada mana yang syaitan-syaitan tadi ambil ilmu-ilmu sihir ini? Maka Allah jawab, wa ma unzila 'alal malakaini. Maka dan tidak wa ma unzila 'alal malak, dan apa yang telah diturunkan ke atas 2 malaikat, iaitu wa ma unzila 'alal malakaini bila Harut wa Marut. Maka sihir tersebut sebenarnya Allah telah turunkan 2 malaikat. 2 malaikat, yakni nama dia Harut dan Marut. Kenapa diturunkan malaikat? Untuk memberitahu beza di antara sihir, keramat dan mukjizat. 3 perkara ini kesannya sama. Kalau untuk Nabi dipanggil mukjizat. Kenapa? Benda luar biasa yang berlaku, benda gaib yang berlaku atas Nabi tersebut untuk mengesahkan dia seorang Nabi. Ini mukjizat dipanggil. Dan tak boleh dipelajari. Mukjizat tak boleh dipelajari.
Hanya Allah yang bagi kepada dia. Tak boleh kita nak menuntut dapat mujizat juga, kita pergi berguru mana-mana, aku dapat mujizat juga. Memang bukan. Mujizat hak Allah Subhanahu Wa Taala, cuma dia bagi kepada hamba kekasih kesayangan dia, yang ni Nabi, maka dia bagi mujizat kepada Nabi. Nabi Musa mujizat dia tongkat, keluar tangan masuk bawah ketiak dia, keluar cahaya. Banyak. Nabi kita boleh bulat-bulat. Tapi ini hanya bukan hak Nabi. Hak Allah cuma digunakan untuk membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas malaikat yang Allah utuskan menyamar sebagai manusia di negara Babylon ini ialah untuk mengajar manusia-manusia ketika itu beza di antara mujizat dan juga sihir. Sihir pun sama. Benda luar biasa yang berlaku, benda yang luar biasa yang berlaku, dan dengan keizinan Allah untuk menguji manusia, dan juga dia boleh dipelajari. Pasal dia menyeru kepada selain Allah. Biasanya dia menyeru jin lah. Biasanya jin, syaitan ataupun roh-roh. Wali keramat yang dah meninggal ini, dia seru. Maka jin tadi akan keluar balik dalam bentuk perkara luar biasa. Mulalah tikam tak lut, bakar tak hangus. Apa lagi? Boleh terbang atas air, parang terbang. Kita kagum. Kita kagum dengan perkara-perkara sakti ataupun luar biasa yang berlaku. Oh, hebatnya Syekh tu, hebatnya Syekh ni. Kita ingat itu keramat. Pasal keramat pun sama. Keramat pun benda luar biasa yang Allah beri kepada orang makhluk kesayangan dia yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Menyeru hanya Allah, tidak menyeru selain Allah. Diberi keramat. Keramat pun hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri kepada siapa-siapa yang nak beri yang betul-betul taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keramat. Tiga-tiga ini semua luar biasa. Kesan luar biasa. Tetapi bezanya keramat dan mujizat. Keramat diberi kepada kesayangan Allah, yakni wali-wali dia, atau betul-betul orang mengikut arahan Allah, tidak menyeru kepada selain Allah. Mujizat pun sama, maka dua tersebut tak boleh dipelajari. Kalau siapa mempelajari ilmu apa biasanya nak dapat keramat ni, nak dapat sakti ni, pagar rumah. Ilmu pagar rumah, maka dia belajar menuntut mana-mana ayat-ayat tertentu. 3 bulan, 4 bulan pergi menuntut ilmu sakti. Tikam tak lut, tembak tak meletup, rendam tak lemas. Rumah dia nak masuk, ada air sungai, ada air laut. Pasal berenang nak masuk rumah dia. Setiap malam nak masuk mencuri rumah dia, penuh air sungai. Itu, nampak tak? Siapa tu? Itu dipelajari. Mana benda yang dipelajari merupakan sihir. Nak pagar rumah, duk penjuru rumah, letak sekian-sekian, nak masuk rumah dia, ada seekor rimau yang akan terekam dia. Dia perasan macam itu. Sihir. Sama dengan ahli sihir Nabi Fir'aun yang dia melempar, dia berlawan dengan ular Nabi Allah Musa. Nampak tak? Kena hati-hatilah. Tak payah menuntutlah ilmu sakti ke, ilmu kuat ke, ilmu orang berbagai-bagai ilmu ini merupakan sihir, merupakan menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia. Maka tugas malaikat Harut Marut turun ke dunia yang Allah utuskan dia menyamar sebagai manusia untuk membezakan antara dua perkara ini, beza di antara sihir dan mujizat dan juga keramat. Kenapa macam ini? Pasal selepas itu biasanya suasana semacam itu sihir berleluasa. Tak, kalau kita tengok Nabi Sulaiman, bapa dia Nabi Daud. Sebelum Nabi Zulkifli, sebelum dia Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa. Kita tengok Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa nak pergi jumpa dengan Fir'aun. Fir'aun panggil ahli-ahli sihir. Ahli sihir ketika itu mendapat tempat yang popular dalam mana-mana kerajaan. Tanpa ahli sihir, kerajaan tak boleh. Maknanya mereka bayar gaji ahli-ahli sihir untuk jaga pemerintahan mereka. Jadi memandangkan nak turun Nabi baru, maka Allah perintahkan suruh bezakan manusia di antara mujizat dan sihir. Pasal bila utuskan Nabi, Allah akan bagi mujizat. Maka malaikat tadi akan boleh bezakan kepada manusia mana satu sihir, mana satu mujizat. Pasal kesan sama.
Kesan Allah izinkan. Allah izinkan kesan sihir pun boleh berlaku. Manusia akan mati, manusia akan bercerai-berai. Sama kesan dia. Itulah sihir. Itulah sihir. Maka ini tugas malaikat Harut Maut mengajar kepada manusia tadi. Kita baca lagi. Ini yang syaitan berbisik kata ni pasal selepas Nabi Isa ini, selepas Nabi Sulaiman ini wafat, dalam sebenarnya kisah di tafsir ini banyak sangat. Kisah tafsir mengenai kisah Nabi Sulaiman. Maka atas itulah mufassir susah nak tafsir ayat ini. Satu ayat yang susah untuk ahli tafsir pasal banyak Israiliyat punya pandangan dalam kisah Harut Marut ini. Jadi ini kaedah kita ni kaedah yang paling senang untuk faham. Jadi bila Nabi Allah Sulaiman berkaitan dengan jin tadi, bila dia wafat, tapi zaman Nabi Sulaiman kesan sihir banyak. Zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, banyak kesan ahli sihir dalam masyarakat dia. Maka tugas naik saja Nabi Allah Sulaiman, dia nak membentras sihir. Cara mana? Dia tangkap semua sekali ahli-ahli sihir. Tangkap ahli-ahli sihir, dia rampas kitab-kitab sihir. Bila dia rampas kitab-kitab sihir, dia tanam di bawah. Ada pendapat ulama mengatakan, dia tanam di bawah kursi singgasana yang dia duduk perhatikan jin-jin dia kerja. Jadi bila dia wafat, maka jin-jin masih belum mati lagi. Maka jin tadi menyebarkan cerita-cerita Nabi Sulaiman ada kuasa sakti, iaitu dia meretah dengan guna sihir di bawah singgasana dia. Kalau tak percaya, dia kata dia bingis manusia lah. Kalau tuan tak percaya, kawan-kawan dia biasa bomoh lah. Bomoh kawan-kawan rapat dia. Pasal syaitan akan berkawan dengan bomoh. Pasal bomoh percaya kepada selain Allah. Maka bomoh pun pergi. Betul-betul tak betul bisikan tadi. Syaitan, cara mana dia membisikkan? Mungkin bisikan, mungkin suara, mungkin rupa. Ini cara syaitan. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Berbagai-bagai bentuk syaitan akan datang untuk menipu manusia. Maka salah satu dia bisikkan, maka manusia pun pergilah korek apa betul dalam bawah singgasana Nabi Allah Sulaiman. Korek-korek betul ada kitab-kitab sihir yang Nabi Allah Sulaiman simpan untuk menghapuskan sihir dalam negara dia. Itu pandangan yang pertama. Maka ketika itu, maka confirmlah bagi pandangan syaitan membisikkan kepada manusia tadi yang Nabi Allah Sulaiman menggunakan sihir untuk memerintah. Baliklah Allah kata dia nak hapuskan sihir, tapi syaitan bisikkan dia beramalkan sihir. Memang syaitan akan bergerak bertentangan dengan arahan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, maka sama balik, maka malaikat pun ajarlah. Pasal nak bezakan di antara mujizat dan sihir yang begitu berleluasa dalam negara dia, maka dia takut masyarakat akan kufur, dia ajar. Bukan ajar, dia memberitahu tentang buruknya sihir. Tengok wa ma yu'allimani dan tidak yuhallimani memberitahu malaikat yu'allimani, dua-dua malaikat Harut Marut tidak memberitahu kepada penduduk negara Babylon tersebut min ahadin, dari seseorang pun, hatta sehingga malaikat Harut Marut akan mengatakan innama nahnu fitnatu, sesungguhnya aku bagi tahu kamu tentang sihir ini ialah merupakan fitnah, merupakan ujian. Nampak tak? Allah ceritakan nak balas kesamaran Yahudi tadi. Dia mengatakan sihir oleh Nabi Allah Sulaiman. Allah kata bukan macam itu. Malaikat Harut Marut turun ke dunia menyamar sebagai manusia. Dia mengajar semua manusia ketika itu. Apa dia? Sebelum masa dia mengajar itu, dia kata tidak akan memberitahu. Tidak akan memberitahu malaikat Harut Marut kepada seseorang manusia, kecuali dia pesan dulu, mengatakan ini adalah satu fitnah yang besar.
Aku bagi tahu kamu ini satu fitnah, satu ujian yang besar, yakni kalau kamu beramal dengan sihir, kamu akan menjadi kufur. Kamu nak selamat, jangan mengamalkan, cuma hanya tahu saja. Nampak dua perkara tadi. Itu pesanan malaikat. Malaikat tak ajar. Malaikat hanya memberitahu, wahai hamba negeri, kalau ini aku mengajak bezakan di antara sihir dan mujizat. Kalau berlaku benda-benda macam ini, jangan kamu buat. Ini sihir. Kalau kamu buat, kamu kufur. Itu maksudnya. Maka di sini ayat dia, hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Maka tidak seorang pun tahu kecuali dia mengatakan ini merupakan satu fitnah, satu ujian. Kalau kamu buat juga, kamu akan kufur. Maknanya sihir ini kufur kalau kita amalkan dia. Jangan belajarlah. Jangan payah belajarlah ilmu senjata tak makan tuan ke, ilmu kebal ke, apa lagi? Berbagai-bagai ilmu yang kita rasa sakti, ilmu sakti. Ilmu pendinding rumah ke. Kita dah ada zikir pagi, zikir petang, komplit dah. Zikir untuk kita berlindung 100% pada Allah. Kita tak perhati nak cari ilmu-ilmu lain lagi yang kononnya boleh menyelesaikan masalah kita ataupun menyempurnakan hajat kita. Ini cerita-cerita ni malaikat dah besar dah. Kalau buat juga, apa dia? Kalau buat juga mana dia? Fala takfur. Kamu kafir. Tengok. Kalau kamu buat juga sihir, kamu puja juga perkara-perkara ni, kamu kafir. Tengok, malaikat pesan dengan tu. Maka fala takfur. Kamu juga, kalau kamu buat juga, maka kamu akan menjadi kufur. Tengok lagi ayat lagi. Panjang sih ayat ni. Fayata'allamuna mana dia? Fayata'allamuna, maka apa dia? Maka mempelajarilah. Mempelajarilah orang-orang Yahudi tadi dengan hak malaikat Harut Marut ini, minhuma, dari keduanya. Maka rakyat-rakyat negeri tersebut pun yang mengamal kitab Taurat ini tapi tak mengaji kitab Taurat, hasil daripada bisikan-bisikan syaitan, suruh jangan beramal dengan kitab Taurat dia, dengar bisikan-bisikan syaitan, maka beramallah, belajarlah. Fayata'allamuna minhuma, dari kedua malaikat Harut Marut tadi. Belajar ilmu sihir dan dia buat, bukan sekadar belajar, dia buat ilmu tu. Pasal apa dia buat? Pasal dia nak apa dia? Nak dapat keindahan dunia dengan segera. Tengok ni. Orang nak ilmu. Kenapa orang belajar ilmu sihir? Pasal nak dunia. Dia tengok orang kaya, dia sihir. Dia tengok orang lebih, dia pergi santau. Itu sihir. Kenapa dia santau? Pasal apa? Dia nak dapat segala hasil orang itu. Dia dengki dengan orang itu. Inilah sihir. Sihir memang ada. Pasal apa? Pasal sihir ini umpama apa? Umpama racun. Allah buat. Allah izinkan untuk uji tadi. Umpama ubat dan racun. Racun kalau makan dia, memang sunnah dia mati. Begitu dengan ubat. Ubat makan dia, asbab dia sembuh. Sunnatullah macam itu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mati pun atas izin Allah, sembuh pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah buat sihir, kesan dia akan mati dengan izin Allah. Kenapa banyak tu? Inilah izin Allah. Kenapa izin Allah? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa izinkan? Kenapa Allah izin? Itulah takdir Allah. Tak boleh kata apa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu fayata'allamuna minhuma, maka belajarlah masyarakat Yahudi tersebut dengan kedua malaikat ini, dan ma yufarriquna, dan mereka yufarriquna, di antara ilmu sihir yang mereka pelajari ialah ma yufarriquna, apa yang mereka yufarriqu, memisahkan, bihi, dengan ilmu sihir tadi, bainal mar'i wa zawji, seseorang dan isterinya. Allah buat contoh sini, ilmu sihir yang berlaku ketika itu, contoh dia, salah satu yang berjaya ialah dia boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Contoh, suami dan isteri boleh bercerai kerana ilmu sihir bila Yahudi mengamalkannya. Ini contoh. Dan kisah-kisah lain sama.
ilmu pengasih, ilmu penyayang, apa lagi? Apa saja ilmu yang dia perolehi tidak sabit dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menyeru selain Allah, maka itulah sihir. Itulah kata kufur tadi. Maka salah satu contoh yang Allah nukilkan dalam kitab dia ialah suami isteri bercerai. Kesan daripada dia menggunakan sihir tadi. Tak, tengok. Seorang orang tak percaya dengan sihir. Mana ada. Tak boleh. Pasal sahih. Sahih. Benda dalam bukti ada. Maka bercerailah suami isteri tadi. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Bercerai antara dia seorang dengan isterinya. Lepas tu tengok. Bila jadi macam itu, walau bagaimanapun, Allah bagi dia punya cara nak selamat dia. Wa ma hum bidarrina, dan tidak mereka tadi bidarrina memudaratkan. Bercerai tadi sebenarnya tak boleh bercerai. Tapi Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Takdir Allah. Takdir Allah. Maka Allah urai. Wa ma hum bidarrina, dan tidak mereka yang bercerai-berai tadi bidarrina mudarat sampai bercerai-berai bihi dengannya, dengan ilmu domain ilmu sihir tadi, min ahadin, dari seseorang, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Allah bagi tahu. Kamu bercerai-berai kerana orang sihir kamu, kerana takdir aku izinkan. Kenapa aku izinkan? Aku takdirkan macam itu. Kenapa takdir macam itu? Atas kegagalan kamu mengikuti apa-apa kaedah, cara yang kami tetapkan dalam kitab kami dan dalam sunnah Nabi kami. Nabi kena sihir. Cara mana? Bila Nabi kena sihir, cara mana? Ada kaedah-kaedah mengubati sihir tadi. Dengan mengikut kaedah yang Allah jelaskan. Yang ni Nabi sakit, sakit tak sedar diri. Datanglah malaikat, duduk seorang kepala, seorang kaki, bincang dia. Cara nak sembuh daripada sihir ataupun perbuatan seorang yang mengikuti syariat yang ni, baca Al-Falaq dan An-Nas tersebut. Itu je. Kan lain. Hari-hari kita zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Itu semua untuk menyelamatkan kita daripada sihir. Tapi kita tak buat benda ni. Bila kena sihir, kita mula cari kaedah-kaedah menyeru juga kepada selain Allah. Ini problemnya. Dah kena sihir, dah kufur dah. Kita cari benda-benda kufur lain. Masuk kufur bertemu, kufur dalam kehidupan kita, seharian kita. Pasal tak boleh buat apa. Ini memang Allah takdirkan, Allah izinkan untuk sihir tadi seumpama madu, bukan madu dan racun, ubat dan racun. Racun mati makan dia, ubat sembuh. Itulah umpamanya sihir ni. Maknanya sihir diperolehi daripada luar biasa. Maknanya penyeru manusia-manusia bomo-bomo akan menyeru selain Allah dengan kaedah luar biasa. Ya Syekh sekian-sekian atau mengambil apa-apalah, menyuruh jin, menyuruh apa, maka luar biasa. Tapi dia, kesan dia bertukar menjadi biasa. Yang ni sakit, mati, bercerai-berai, itu sunatullah. Luar biasa bertukar menjadi biasa dalam bentuk kesan sihir tadi. Maka di sini wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak suatu mudarat yang boleh berlaku kepada orang kena sihir ini kecuali Allah izinkan. Allah izinkan kerana memang takdir Allah macam itu. Kenapa Allah takdir macam itu? Banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kita, kehidupan kita seharian. Allah suruh berdoa, zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Kita alpa, kita lalai, kita tak buat perkara begini untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu senang, ahli-ahli sihir akan hantar ilmu-ilmu mereka kepada kita. Tapi memang Allah izinkan, pasal dengan Allah nak uji kita manusia. Lepas tu, maka bila berlaku macam itu, bangsa Yahudi ini disuka dengan dapat dunia ni. Dia suka dengan kemewahan dunia. Kita baca ayat sebelum ini, malah Yahudi ini kalau hidup 1000 tahun pun dia nak, disuka dengan dunia. Maka sesiapa yang menggila dengan dunia hingga berlebihan, hingga lupa nak pergi hari akhirat, dia memenuhi ciri-ciri Yahudi. Maka kesan bersihir tadi yang boleh menyenangkan mereka dunia. Sebab tu kebanyakan masyarakat orang sekarang ni suka dengan ilmu, tapi dia tak panggil sihir lah. Dia panggil ilmu
Ilmu dia panggil ilmu. Belajar ilmu tu, belajar ilmu ni, belajar ilmu pelari jualan, belajar ilmu orang muliakan dia, belajar ilmu apa-apa saja yang boleh menyenangkan hajat mereka hidup di dunia, menyelesaikan masalah mereka di dunia. Itulah kehendak orang Yahudi ni. Maka dia pun nak belajar ilmu sihir ini. Mana tadi? Di bismillah wa yata'allamuna dan mereka pun mempelajarilah. Wa yata'allamuna, maka mereka pun mempelajarilah ma yadhurruhum, apa yang ma'ataf, ma yang mausul bukan tidak ni, bukan manafi. Ma mausul maknanya apa yang yadhurruhum, mudaratkan mereka. Mereka beramal dengan apa yang mudaratkan mereka. Pasal apa? Walaupun mudarat dari segi mereka kufur saja. Mudarat akhirat ni. Mudarat mereka akan diazab oleh Allah, kekal dalam neraka jahanam. Tapi atas dunia, dia selesa. Dia dapat apa yang dia puas hati. Dia tengok orang tu kaya, dia dengki. Dia sihir orang tu. Dia santai orang tu. Member tu sakit lah member tu. Seronok dia. Dia sihir orang tu pasal orang tu isteri cantik, suruh bercerai. Dia ambil isteri untuk kahwin dengan dia. Dia seronok. Dia menggunakan ilmu-ilmu tadi. Maka mudaratkan akhirat tadi. Maka dia buat wa yu'allimuna ma yadhurruhum. Mereka mempelajari sihir dan buat sihir apa yang memudaratkan mereka dunia ini, wala yanfa'uhum, dan tidak la yanfa'uhum, tidak bermanfaat mereka di hari akhirat nanti. Dunia seronok, ada manfaat, tapi di hari akhirat tidak ada manfaat bagi mereka sebenarnya. Maka sebenarnya walaqad alimu, dan sungguh alimu, mereka mengetahui, laman ishtarahu, barang siapa yang menjual, apa dia menjual? Saya baca habis. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq, maka sesiapa yang menjual, tiada baginya sebarang keuntungan di akhirat, min khalaq, daripada apa-apa bahagian pun. Sesiapa yang beramal sihir, seolah-olah dia menjual apa? Benda tu dia tahu dah. Sihir ini ma yadurruhum, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, memudaratkan dia. Wala yanfa'uhum, dan tidak ada manfaat dia di hari akhirat. Dia tahu dah. Tetapi dia menjual. Menjual apa? Menjual diri dia untuk memperolehi azab di hari akhirat. Menjual. Allah kata menjual. Menjual diri dia untuk dibakar dengan api neraka di hari akhirat demi untuk dapat kebaikan dunia. Ditukar. Dia tukar diri dia. Dia sanggup diri dia dibakar di hari akhirat dengan dapat hanya kesenangan yang sikit atas dunia ini. Itu maksud ashtara. Dia menjual dengan membeli kenikmatan dunia yang sementara. Maka dia jual diri dia, sanggup dibakar dengan api neraka yang selama-lamanya. Walaqad alimu laman ishtarahu, dan mereka telah mengetahui. Mereka tahu benda ni, tapi pasal untuk dunia. Orang tahu sih tak baik, orang tahu semua santau tak baik, orang tahu, tapi demi nak suka dengan dunia, demi nak rasa kesenangan dengan dunia, dia buat juga perkara-perkara ini. Sama tak dengan Yahudi? Sama. Tak? Sama. Pasal kita suka dengan dunia. Bila kita capai dunia, akhirat tak apalah, lambat lagi. Kita fikir macam tu, akhirat sempat kita bertaubat. Dia sanggup menjual diri dia, dibakar api neraka demi nak dapat suka ditipu oleh dunia yang sementara ini. Maka walabi sama, dan amat buruk. Amat buruk, lagi. Amat buruk masyarau, mereka telah menjual diri mereka sanggup dibakar dengan api neraka selama-lama di hari akhirat nanti. Amat buruk perangai ini, bihi anfusuhum, dengan diri mereka. Laukanu ya'lamu, sekiranya mereka mengetahui akan perkara ini. Mengetahui apa? Mengetahui sini ialah sekiranya mereka yakin dengan ayat-ayat Allah, mereka tak buat semacam itu. Mereka yang akan tahu mulut tak yakin. Pasal apa? Pasal puncak asalnya mereka meninggalkan kitab-kitab mereka sebagaimana kita tengok mula-mula tadi. Bila mereka tinggal kitab mereka untuk bertadabbur setiap hari, memahami apa pesanan Allah, maka ketika itu mereka tak yakin. Tak yakin dengan adanya hari akhirat.
Tahu kita akan mati, tapi usaha ikhtiar kita tidak ada nak bertukar lumur pergi ke hari akhirat. Tidak ada. Pasal kita hanya seronok sangat dengan dunia. Kesan itulah kalau mereka tahu, kalau mereka yakin, mereka akan tak sanggup buat perkara-perkara ini. Itulah. Mana satu ayat lagi, ayat akhir pasal nak satu cerita. Minggu depan cerita lain pula ni. Itulah buruknya sihir. Buruknya sihir, dah tuan tak tahu beza sihir dengan mujizat tahu dah. Sihir boleh dipelajari, mujizat tak boleh pelajari. Mana-mana kita nak keramat kalau belajar, itu sihir lah. Kena ingat banyak sistem-sistem ilmu mempertahankan diri. Tanya Ustaz Ashraf kita ni. Banyak. Ilmu mempertahankan diri ni hampir sebahagian besarnya menggunakan sihir. Bahaya tu. Tumbuk tak rasa. Puk kena tumbuk dah. Tak rasa. Atau bekas kejap guru sapu ya. Tu hilang. Kenapa? Tadilah. Benda-benda ilmu mempertahankan salah satu ilmu yang banyak sangat mempengaruhi sihir. Begitu juga dengan ilmu perubatan. Tak kira lah ustaz ke, guru ke, pasal bomoh tak ada dah. Ini ada. Ini banyak. Hatta orang yang menggunakan Al-Quran sekalipun ada dimasukkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir ini. Ayat terakhir, ayat ini merupakan taghrib. Ayat ini merupakan ayat taghrib, yang ini ayat pendorong kita buat perkara-perkara sihir tadi. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Dan kalau sebenarnya mereka tu tetap beriman dan bertakwa, yakni kesan daripada mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka faham ayat-ayat yang seumpama ini, yakni tidak melakukan sihir, yakni beriman, yakni yakin dengan Allah saja yang diibadahi dan minta bantuan pertolongan, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fad'ullah ataupun fa'budillah, itu beriman dan bertakwa. Dengan tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hukum, taat dengan dia. Ada dua perkara ini. Beriman, bila kita beriman, maka takut dengan Allah, jaga hukum, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya mereka akan mendapat pahala yang melimpah ruah, bukannya menjadi golongan-golongan yang kafir, yang ahli sihir tadi. Maka min indillah, dan sesungguhnya di sisi Allah itu indillahi khairun, lebih baik untuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita meninggalkan perkara-perkara untuk dapat dunia yang sementara ini. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Tengok sekali lagi Allah ulang. Kalaulah mereka mengetahui. Dalam ayat lain, wa aktsarunna la ya'lamun, sebahagian mereka tak percaya, sebahagian mereka tak berfikir, sebahagian besar mereka tak mengetahui. Itu ayat-ayat lain. Ayat ini dia betul positif. Lau kanu ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat lain, sebahagian besar mereka tak mengetahui, sebahagian besar mereka tak berfikir. Pasal apa? Mereka seronok dengan dunia yang dapat memberi hajat kepada mereka dengan segera, dapat menyelesaikan masalah mereka dengan segera. Mereka terpukau dengan penipuan oleh dunia hingga dilupa untuk pergi ke hari akhirat, yang itulah baru bermulanya kehidupan yang sebenar. Maka inilah subhah ataupun kesamaran masyarakat Yahudi yang ketiga. Kenapa disamar? Pasal dia meninggalkan kitab-kitab mereka. Kita belajar 3 jenis orang Yahudi. Yang pertama, ahli kitab. Mereka sering menipu kitab. Dia tipu matan, dia tipu tafsir. Golongan yang kedua, ahli pola Yahudi ialah golongan yang ambil separuh. Yang cerdik-cerdik, baru-baru nak cerdik ni. Mana-mana ayat Al-Quran yang ada kepentingan mereka, dia buat. Mana-mana ayat Al-Quran yang tak ada kepentingan, dia tinggalkan. Dan yang ketiga, pola terbesar masyarakat Yahudi ialah golongan yang buta huruf. Buta huruf ini hanya mereka sekadar menyangkut fahaman mereka kepada dua golongan di atas. Dia hanya pegang je, berpandu je. Apa kata guru dia, dia ikut. Apa kata petengah dia ikut. Ikutlah dia, hanya ikut. Taklid buta dengan dua golongan yang atas tadi, maka kesian mereka. Pasal apa? Bila mereka taklid buta, maka syaitan-syaitan datang
membisikkan kepada mereka. Wa qayyadna lahum qurana. Maka hukum Allah letak qurana tadi bersama mereka. Fazayyanu lahum ma baini aidihim wa ma khalfahum. Maka membisikkan oleh syaitan depan, kiri, kanan, belakang, selama-lamanya untuk mereka langgar perintah Allah dan buat perkara-perkara dalam bentuk sihir ini. Maka selesai syubhat yang ketiga. InsyaAllah minggu depan kita jumpa syubhat yang lain pula. Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن هجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.